Diriwayatkan Ali bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, kalangan Bani Taif, pemimpin yang terkenal Hatim At-Tai, yang sangat dihormati oleh Nabi SAW kerana dia seorang yang pemuah, menolong orang yang susah. Hatim At-Tai. Zaman British dulu ada buku bacaan Jawi di sekolah. Dia masih ingat ada cerita dalam buku ni bagaimana seorang Arab yang dianggap dermawan, yang pemuah, didatangi oleh seorang tetamu. Jumpa isteri dia, dia kata tak ada lauk. Dia sembelih kudanya. Kuda kesayangan dia sembelih, dijamu bagi kat tetamu. Setelah makan kenyang, tetamu kata, dia tanya apa tujuan datang. Tujuan kerana nak beli kuda. Dia kata, kuda yang benar cantik. Dia kata sembelih dah, bagi makan. Ini Hatim At-Tai. Kabilah dia tak sempat dengan Nabi SAW. Dia mati dulu. Nabi menugas Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangi kabilah At-Tai. Mereka dikalahkan. Sebahagian mereka ditawan, sebahagian dapat melarikan diri. Yang ditawan di antaranya anak perempuan Hatim At-Tai. Dan Nabi memeriksa tawanan. Anak perempuan Hatim mengatakan, ayah dah tak ada. Dia seorang perempuan yang celaka. Ayah dah tak ada, pelindung dah melarikan diri. Nabi tanya, awak siapa? Dia kata, saya anak Hatim At-Tai. Esok Nabi datang, dia ulang lagi, sungguh dia ni anak Hatim At-Tai. Lalu Nabi membebaskan tawanan kabilah dia kerana menghargai akhlak yang mulia. Ayah dia Hatim At-Tai. Lalu si perempuan ni pergi cari abang dia yang melarikan diri ke Rom, Bizantin. Rom ni Rom Timur, Syria. Dia punya abang ni Ali bin Hatim. Malah apalah kamu ni abang apa macam ni, melarikan diri tiga adik. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia seorang yang baik, puji ayah dia. Lalu Ali pun datang jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi. Nabi lihat dia pakai solid, lambang Kristian. Dia bermak. Nabi baca, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri mereka dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Ali bin Hatim, kami orang Kristian tak sembah padri, kami juga sembah Allah macam kamu. Nabi kata, kamu pakai hukum yang dicipta oleh padri. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu makna kamu sembah Tuhan yang lain daripada Allah. Nabi jemput dia datang ke rumah. Dia pun pergi rumah Nabi. Tengah jalan datang seorang perempuan, kacau Nabi. Nabi layan perempuan itu. Lalu Ali kata, ini bukan raja. Kata raja tak macam ni. Raja dia bodyguard. Orang tak jumpa dia, dihalang pula. Ni dah terus naik ke rumah Nabi. Nabi jemput dia. Nabi campak silang bantal. Orang ada dia kata bantal. Bantal tak duduk. Melayu tak boleh. Dia tabang tak jadi pisau. Duduk. Dia kata, tidak, awak duduk. Nabi kata, awak duduk. Awak tetamu saya. Nabi kata, aku tahu wahai Ali bin Hatim, mengapa kamu tak masuk Islam? Masuk Islam lah wahai Ali. Kamu lihat Islam dilemah. Akan tiba masanya Islam kuat wahai Ali bin Hatim. Wahai Ali bin Hatim, kamu tahu dah Hirah? Hirah tu apa dia? Hirah ni ialah
pusat kerajaan Parsi, macam Putrajaya lah. Kata Ali bin Hatim, aku dengar nama tak pernah pergi. Akan tiba masanya Islam akan menawan Hira. Akan tiba masanya perempuan-perempuan datang ke Hira menunaikan haji di Mekah. Tidak ada siapa yang ganggu. Pada Islam sudah menang. Syariat Islam dilaksanakan. Kelompok penyamuk takut, aman. Sehingga perempuan daripada Hira datang ke Mekah. Tak ada siapa yang ganggu. Aku tahu yang Ali, mengapa engkau tak masuk Islam? Kerana awak lihat Islam ni lemah, miskin, tak ada harta. Akan tiba masanya Islam akan menang dan harta akan melimpah ruah. Sehingga tak cukup orang nak terima. Bukan tak cukup duit. Ni bajet defisit, kena hutang. Ini tidak lebih pada belanja. Akan tiba masanya duit melimpah sehingga tak ada tempat nak belanja. Wahai Ali, masuk Islam lah yang Ali. Akhirnya Ali bin Hatim masuk Islam, menjadi seorang sahabat yang setia. Ali bin Hatim kata, aku lihat aman. Sungguh selepas Nabi mati pun aman. Aku lihat Hira ditawan, betul-betul macam Nabi kata. Dan aku percaya harta akan melimpah ruah bila Islam menang. Ini aku tak lihat lagi, aku yakin akan berlaku. Ini keimanan seorang Badui. Bukan orang Badui semua macam anggapan Allah bin Ubay dan rakan-rakannya. Dia tak bagi sumbangan, tak ikut Islam. Tidak. Di sana ada orang-orang Badui yang Nabi bagi duit, bagi zakat, bagi ghanimah kepada mereka. Ada orang Badui dalam hadis Nabi nak beri, wahai Rasulullah, bukan ini yang saya mau. Saya mau ayyakuna sahmu hauna. Saya mau saya bersama dengan Islam supaya panah musuh mengenai leher saya. Ada orang Badui macam tu. Bukan macam anggapan Allah bin Ubay dan rakan-rakannya. Dia ingat kalau tak bagi duit orang tak ikut Islam. Dia ingat kalau tak bagi sumbangan Islam tak dapat duit. Rezeki daripada Allah. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Bagi Allah perbendaharaan langit dan bumi bagi Allah. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik tidak mengerti. Begitulah anggapan, menganggap Islam tidak menang kerana tak ada duit nak bagi pada orang tak ada duit. Tak menanglah kita ni. Hanya dengan duit saja boleh menang. Tak dinafikan, duit juga adalah satu sumbangan yang diwajibkan. Duit bukan satu-satunya sebab untuk memenangkan Islam. Allah Ta'ala sebut, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu sekadar kemampuan yang ada pada kamu untuk membina kekuatan. Allah Ta'ala suruh kita orang Islam membina kekuatan dengan kemampuan kita. Kalau negara, kekuatan senjata, mengikut kemampuan, bukan mesti sama dengan musuh. Ataupun kemampuan keuangan, kita ada 1,000 bagi 1,000, ada 1,000 bagi 1,000. Ini ada 1,000 mampu bagi 100. Tuhan tahu. Bagi 10,000, Tuhan tahu. Allah Ta'ala menerima keikhlasan kita. Sebanyak mana yang kita sumbang dengan ikhlas, tak sama dengan lawan-lawan kita yang bakinya adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah berlaku selepas itu. Walaupun duit kita tak sama dengan duit mereka, kekuatan kita tak sama dengan kekuatan mereka. Allah Ta'ala mempunyai khazanah langit dan bumi, bala tentera langit dan bumi yang boleh membantu bagi memenangkan agamanya. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik tidak tahu. Termasuklah mereka yang lemah imannya, yang terpengaruh dengan cakap-cakap orang munafik, menyebabkan Islam tak ada harapan menang. Sebab bila
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Mereka berkata lagi, Allah bin Ubay dan rakan-rakannya berkata, nanti kita ajar dia. Kita ajar dia. Setelah mereka malah, dia malah dengan perkiraan yang berlaku antara seorang kalangan Ansar dan Muhajirin. Inilah macam pepatah mengatakan, samin kalbat yakulha. Gemukkan anjing, anjing makan kita. Dia banding Nabi macam anjing. Dan dia berkata lagi, la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-'adab. Sekiranya kita kembali ke Madinah, tahulah kita ajar dia. Di mana orang yang mulia akan menghalau orang yang hina. Yang mulia ialah dia, yang hina ialah Nabi Muhammad SAW. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun. Padahal kemuliaan itu, keperkasaan itu, kehebatan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Bila dengar cakap ini, Sayyidina Umar pun gerak, sahabat lain pun gerak, anak dia pun gerak, nak bunuh dia. Nabi tak bagi bunuh. Mengikut satu riwayat, anak dia tunggu di pinggir masuk ke jalan masuk Madinah, tunggu di jalan, tunggu ayah dia masuk. Kalau ayah dia masuk, dia pun cabut pedang. Jangan masuk, anak dia, jangan masuk. Engkau cakap Rasulullah hina, engkau mulia, jangan masuk kecuali diizin oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah izin, bawa ke belakang. Sehingga Rasulullah datang, Allah suruh dia masuk, benarkan dia masuk, bawa dia masuk ke Madinah. Di sini menunjukkan bagaimana sifat kumpulan yang menegakkan agama Allah, meletakkan kecintaan kepada agama Allah itu mengatasi kecintaan kepada keluarga, kepada harta dan segala-galanya. Islam mesti diutamakan. Mengapa Islam didahulukan? Islam yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan keluarga kita, yang menyelamatkan tanah air kita. Kalau tanah air dulu, Islam kemudian, keluarga dulu, Islam kemudian, keluarga tak selamat, Islam tak, negara pun tak selamat. Tegakkan Islam, semua selamat. Di sini prinsip yang penting, Islam adalah dasar dan matlamat perjuangan, sehingga lebih mahal daripada segala-galanya. Lalu Allah menutupkan surah ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-anak kamu. Daripada ingat kepada Allah dengan menyebutnya, menyebut kebesarannya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan menegakkan ajarannya. Menyebut Allah itu termasuklah mendengar ayat-ayat dia, hadis-hadis Nabi SAW, kitab-kitab agama. Kerana semua ajaran agama daripada Allah, kalam Allah, kalam Allah, sifat Allah. Menyebut Allah dengan makna menyebut nama dia, menyebut sifat dia, bertasbih, bertahmid, menyebut ajaran dia, mendengar ajaran dia, dan menegakkan ajaran itu.
Jangan melalaikan kamu sehingga lupa untuk ingat kepada Allah, tegakkan ajarannya dengan sebab mementingkan harta dan anak-anak. Allah Ta'ala sebut harta dulu, lepas tu baru anak-anak. Allah Ta'ala tahu perangai manusia ni sayang pada harta lebih pada keluarga, sayang pada harta lebih pada keluarga, bukan sayang pada harta lebih pada diri dia sendiri. Sanggup mati kerana cari harta, macam semut mati dalam gula. Sanggup berkelahi dengan keluarga, dengan anak-anak. Kenapa? Kerana harta. Saya nak belanja pada anak isteri, nak tolong orang, kepada Islam, sayang pada harta. Jangan. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan sesiapa yang melakukan begitu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Seterusnya Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahlikumul maut. Dan berbelanjalah kamu daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Belanja dengan harta itu diketahui oleh umum. Kalau ada harta dengan tenaga kita, apa sahaja nikmat yang Tuhan beri kepada kita, belanjakan untuk Islam, untuk agama dia, taat kepada Allah. Belanjakan nikmat yang Allah Ta'ala beri sebelum daripada tibanya mati kepada seseorang. Bila tibanya mati, maka berkatalah dia, wahai Tuhanku, alangkah kalau engkau tangguhkan umurku sedikit, aku nak bagi sedekah. Aku termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Aku nak jadi orang yang saleh, minta. Para ulama mengatakan, orang yang ada harta tak bagi zakat, yang ada harta tak bagi nafkah pada keluarga dia, kena ikut. Anak isteri pun kena ikut. Yang ada harta tak nak tolong orang, yang ada harta mampu mengerjakan haji dan umrah, tak pergi haji dan umrah yang wajib tak pergi. Sayang pada harta, bila dia mati minta Tuhan tangguhkan umur dia. Bila mati barulah sedar ruginya dia tidak menyumbangkan harta dia. Oleh kerana itu, jangan harta dan anak-anak melalaikan kita. Sumbangkan nikmat-nikmat ini untuk berbakti kepada Allah, menegakkan agamanya. Nanti mati menyesal. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak menangguhkan seseorang bila tiba ajal. Bila tiba ajal, tak ditangguh lagi. Datang malakul maut, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga urusan mati, cabut nyawa dia. Datang, tak usah merayu lah. Dia tak peduli. Tak peduli siapa dia, malakul maut. Dia tak peduli, dia akan cabut nyawa mengikut ketetapan Allah. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala itu sangat mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Yang boleh menangguhkan ialah keberkatan umur kita. Keberkatan umur itu ialah ilmu yang diambil manfaat. Kita mati, pahalanya berpanjang. Sedekah jariah, sumbangan yang kebajikannya bersambung-sambung. Sumbangan untuk jihad fisabilillah, sumbangan untuk sekolah pendidikan, sumbangan untuk masjid, sumbangan untuk wakaf. Anak yang saleh itu merupakan memanjangkan umur dan segi berkat. Walaupun orang itu sudah mati, pahalanya berpanjangan. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu amalkan. Dan sebab itu amalkanlah mengikut kemampuan kita, pengorbanan kita, dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jangan bimbang takut tak masuk harapan, tak masuk TV. Jangan bimbang. Yang pentingnya kita dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Ini merupakan ayat-ayat penutup daripada surah Al-Munafiqun untuk mengemaskan hati kita, kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat.
janji yang kita tak nampak. Di mana orang-orang munafik ini, dia tak percaya pada yang tak nampak. Janji Allah adalah benar, kita mesti percaya. Janji hari akhirat adalah benar, janji pahala dan dosa adalah benar. Quran menunjukkan kepada kita semua perkara-perkara zaman dulu yang disebut dalam Quran adalah benar. Cerita zaman dulu tentang Adam, tentang Firaun, kaum Ad, kaum Samud, dan lain-lain lagi yang Nabi Muhammad SAW tak pernah pergi ke tempat itu. Tempat itu dikesan oleh ahli sejarah. Kesannya ada sehingga hari ini, menunjukkan Quran itu benar. Bahkan Quran mendedahkan tentang rahsia langit, matahari, bulan, bintang, cakrawala, peredaran awan, termasuklah cerita tentang bumi mengikut kajian saintifik. Apa yang disebut oleh Quran adalah benar. Benar belaka. Mengikut alat-alat yang canggih yang ada pada hari ini tentang kejadian langit dan bumi yang Quran sebut adalah benar. Begitulah perkara yang baik tentang hari kiamat juga adalah benar. Oleh kerana itu, bagilah sumbangan kamu untuk menegakkan amal saleh kamu, menegakkan Islam yang merupakan petunjuk daripada Allah yang membetulkan seluruh kehidupan kami. Jangan tangguh lagi, kerana Allah Ta'ala tidak menangguhkan umur kamu bila tiba masanya. Itulah penutup Suratul Munafiqun yang mengemaskan akidah kita, percaya kepada Allah pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir!